Jadi hadisnya ialah la tuqbalu salatun bighairi tuhur wala sadaqatun min ghulul. Terjemahannya dapat kita semua lihat pada muka surat 9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima sembahyang tanpa bersuci. Tidak diterima juga sedekah daripada harta yang haram. Kata Hannad di dalam hadis riwayatnya, melainkan dengan bersuci. Abu Isa, yakni Imam At-Tirmidzi, berkata hadis ini adalah yang paling sahih dan paling hasan dalam bab ini. Berhubung dengan bab ini ada riwayat daripada Abil Malih, daripada ayahnya Abi Hurairah dan Anas. Nama Abul Malih bin Usama ialah Amir. Ada orang mengatakan namanya ialah Zaid bin Usama bin Umair Al-Hudhali. Kita kembali ke muka surat 9 sekali lagi. La tuqbalu salatun bighairi tuhur. Tidak diterima sembahyang tanpa bersuci. Apakah maksud tidak diterima itu? Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang ada, maka kita dapati ada dua makna diterima itu. Kalau kita berjumpa dalam hadis, dia ada dua makna. Seperti yang saya kemukakan di bawah tu pada nota 16. Apakah yang dimaksudkan dengan tidak diterima di sini? Di dalam hadis-hadis perkataan qabul didapati mengandungi salah satu daripada dua pengertian berikut. Kalau kita jumpa perkataan qabul dan pecahan-pecahannya, tidak diterima ke, Allah menerima ke, dan sebagainya, maka dia tak lari daripada dua keadaan dari segi pengertiannya. Pertama dipanggil qabul isabah atau qabulul ijza. Antara makna qabul al-isabah atau qabulul ijza yang diberikan oleh sesetengah ulama ialah idza kana asy-syai' mustajmi'an li jami'i asy-syara'it wal arkan, iaitu apabila sesuatu mempunyai segala syarat dan rukunnya. Katakanlah sembahyang, maka sembahyang itu cukup segala syarat dan rukunnya. Baru ada qabulul isabah atau qabulul ijza dengan arti sah sembahyang itu. Baru ada sah sembahyang itu, diterima, yang diterima sebagai sah. Itu maksud qabulul isabah atau qabulul ijza. Jadi apabila dikatakan tidak diterima sembahyang, ia mengandungi arti sembahyang itu tidak sah. Bila kata tidak diterima, maksudnya tidak sah. Sebab apa? Sebab tidak cukup segala syarat dan rukunnya, mengikut tafsiran setengah ulama tadi. Sebab tidak ada qabul ijza atau qabul isabah. Inilah makna hakiki bagi tidak diterima itu menurut jumhur ulama. Jadi inilah makna sebenarnya bagi tidak diterima. Bila kata tidak diterima, maksudnya tidak sah, tak jadi. Seolah-olahnya dikatakan sembahyang tidak sah tanpa bersuci. Jadi bila kata sembahyang tidak diterima tanpa bersuci, seolah-olahnya dikatakan sembahyang tidak sah tanpa bersuci. Mengambil kira terima itu maksudnya qabul isabah atau qabul ijza. Kenapa sembahyang itu tidak diterima dan tidak sah? Jawabnya ialah kerana syarat untuk sah sembahyang tidak dipenuhi. Sedangkan antara syarat utama untuk sahnya sembahyang seseorang itu
ialah suci daripada hadas dan kekotoran. Itulah syaratnya untuk sah. Jadi bila tak ada syarat itu, jadi tidak adalah sah. Jadi maksud kita faham dari mana tidak sah tu, la tuqbalu, tidak diterima. Tidak diterima di situ maksudnya tidak sah. Hasil daripada adanya apa yang dikatakan qabulul isabah atau qabulul ijza itu, seseorang dikira telah menunaikan kewajipannya berupa sembahyang apabila ia mengerjakannya dengan menjaga segala syarat dan rukunnya. Walaupun belum tentu lagi ia akan mendapat pahala sembahyangnya itu, belum tentu lagi, cuma sembahyang itu diterima. Dari segi sahnya sembahyang itu sudah dikira sah. Dari segi pahala belum tentu lagi nak dapat pahala tu, dia perlu ada benda lain pula. Jadi untuk sah tu saja perlu dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Air sembahyang ataupun wudu dan bersuci itu, ataupun bersuci lebih luas lagi, dia termasuk dalam rukun untuk sembahyang. Apa ni syarat untuk sembahyang? Bila tidak ada syarat ini, maka tidak ada juga sah sembahyang itu. Banyak lagi contoh-contoh lain yang selalu diberikan oleh ulama. Misalnya dia kata kalau kita pakai kain, syarat untuk sah sembahyang ialah menutup aurat. Kita tutup aurat kita tu dengan kain yang kita curi, misalnya. Adakah sembahyang tu sah? Sah. Sembahyang diterima dengan arti sah, tetapi sembahyang tu tak ada pahala. Tidak ada satu lagi qabul yang kita akan bincangkan selepas ni. Yang kedua, tidak ada qabul itu. Yang ada hanya qabul yang pertama, sebab syarat zahirnya sudah dipenuhi, sudah tutup aurat. Tapi ada lagi yang tak kena. Bila kita berjumpa dengan perkataan tidak diterima dalam hadis, dia ada dua ni makna dia. Sama ada tidak diterima dengan makna tidak sah atau tidak berpahala. Itu yang kedua, tidak berpahala. Yang kedua namanya qabulul ithabah atau qabulul ijabah. Antara makna qabulul ithabah atau qabulul ijabah yang diberikan oleh sesetengah ulama ialah wuqu'u syai' fi hayyiz mardatillah subhanahu wa ta'ala, iaitu berlakunya sesuatu dengan diredai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam masalah kita ni sembahyang lah, berlakunya sembahyang itu dengan diredai Allah. Allah berkenan begitu, barulah dapat ini qabulul ithabah. Misalnya kita kata kita tutup aurat dengan pakaian yang betul-betul bersih, dengan pakaian yang memang betul-betul hak kita, bukan kita curi dan sebagainya, baru ada qabulul ithabah. Sebab Tuhan redha, Tuhan berkenan dengan perbuatan kita yang seperti itu, baru ada pahala. Kalau tak ada yang ni, tak ada pahala, walaupun sah, tapi pahala tak dapat. Tapi nak dapat pahala ni mesti kena sah dulu. Kalau tak sah, tak boleh pahala. Baru dapat pahala apabila sah dulu. Tapi tidak semestinya kalau sah tu dapat pahala. Dia boleh berlaku sah tapi pahala tak ada, tapi dapat pahala tidak sah, itu tak mungkin. Tak mungkin. Dia nak dapat pahala mesti kena sah terlebih dahulu. Dia kena ada qabulul isabah atau qabulul ijza terlebih dahulu untuk adanya qabulul isabah atau qabul al-ijabah. Adapun yang tadi Tuhan terima dari segi cukup syarat tu, tapi Tuhan tak redha perbuatan kita tu. Kita curi pakaian, curi kain itu dan kita guna buat sembahyang, Allah SWT tak redha. Redha dengan kehendak lain. Semua yang berlaku dengan kehendak dia, tapi tidak semesti kehendak tu redha. Dia berbeza tu. Redha ni lebih tinggi lagi darjatnya. Memang berkenan sungguhlah, sesuai dengan hak dia nak. Itu maksud redha.
Allah SWT, orang jadi kafir, jadi ahli maksiat apa semua tu dengan kehendak Allah, tapi bukan Allah redha. Allah tak redha. Inna Allah la wala yarda li ibadihi al-kufr wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah SWT tidak redha kekufuran untuk hamba-hambanya. Dia tak redha. Tapi semua berlaku dengan kehendak dia. Kehendak lain, redha lain. Jadi apabila ada qabulul isabah ataupun qabulul ijabah, bermakna Tuhan redha, baru ada pahala. Kalau tidak, tak ada pahala. Jadi apabila dikatakan tidak diterima sembahyang, ia mengandungi arti sembahyang itu tidak berpahala, kerana ia tidak disertai keredaan Allah. Walaupun sembahyang itu dikira sah, kerana mengandungi segala syarat dan rukunnya, seolah-olahnya dikatakan sembahyang tidak berpahala tanpa bersuci. Kalau kita pakai qabul itu dengan makna qabul ijabah atau qabul isabah, seolah-olahnya dikatakan sembahyang itu tidak berpahala tanpa bersuci. Tanpa bersuci. Jadi tidak berpahala kalau tidak bersuci, kalau tidak bersuci. Dengan arti orang yang tidak mendapat keredaan Allah dalam melakukan sesuatu pekerjaan, tidak juga akan mendapat ganjaran dan pahala atas pekerjaannya. Jika dipakai sabda Nabi SAW tidak diterima itu dengan makna kedua tadi, ia akan membawa pengertian bahawa sembahyang orang-orang yang tidak bersuci tetap diterima dan sah. Cuma ganjaran dan pahala bagi sembahyang yang dikerjakan itu saja tidak akan diperoleh mereka. Boleh jadi akan difaham gitu, tapi tidak. Salah kalau macam tu, salah. Jadi pahala saja tak ada, sembahyang itu diterima walaupun tidak bersuci. Yang tidak diterima tu maksudnya tidak berpahala. Boleh jadi orang faham gitu. Jadi dengan sebab itu kena tahu beza di antara dua bentuk qabul itu. Apa qabul isabah, qabul ijza, dan apa pula qabul isabah dan qabul ijabah. Itu kena faham. Jadi ringkas ceritanya, qabul ijabah ada pahala lah. Terlebih dahulu dia kena sah dulu. Tapi kalau qabul ijza, dia sah, boleh jadi sah, tapi tidak ada pahala, sebab Tuhan tidak redha. Tetapi dalam menghuraikan maksud hadis di atas, tiada seorang pun ulama memakai qabul dengan makna kedua tadi. Kerana ada dua makna qabul itu. Tak ada seorang pun ulama yang pakai qabul di sini, tidak diterima di sini dengan makna kedua. Ia akan membawa pengertian bahawa sembahyang orang-orang yang tidak bersuci tetap diterima dan sah. Cuma ganjaran dan pahala bagi sembahyang yang dikerjakan itu saja yang tidak akan diperoleh mereka. Dia memberi makna begitu. Kalau kita pakai juga, dengan sebab itu tak ada siapa pun yang pakai. Kesemua mereka mengatakan la tuqbalu, tidak diterima di sini, mestilah dipakai dengan arti tidak sah, bukan dengan arti tidak mendapat pahala sahaja. Memanglah pahala tu tak dapat lah, sebab tak sah. Tak sah dan tidak berpahala. Ijma' para ulama umat telah berlaku tentang bersuci adalah salah satu syarat untuk sahnya sembahyang. Jadi macam mana kita nak kata tidak diterima di sini hanya tidak berpahala? Dari segi sah tu diterima. Mana boleh? Tak boleh. Kalau tanpa bersuci ni sudah ijma'. Ulama mengatakan tanpa bersuci sembahyang tidak diterima dengan arti tidak sah. Semua terima begitu. Jadi kita jangan keliru lah, jangan pakai tidak diterima di sini dengan makna kedua. Mereka juga telah ijma' tentang haramnya bersembahyang tanpa bersuci terlebih dahulu. Haram. Kalau kita nak sembahyang saja-saja, nak berlakon, tak boleh. Ataupun
Kita kata kita sedang bersembahyang, lepas tu batal air sembahyang kita. Kita teruskan juga, sebab kita duduk dalam masjid di bahagian depan, susah nak keluar. Jadi kita malulah nak keluar. Nak meredah saf itu haram, berdosa pula kita. Jadi tak boleh, kalau batal air sembahyang kena keluar lah, ikutlah macam mana pun. Dalam keadaan itu tidak perlu kita meredah saf lagi. Kalau susah sangat, kita boleh dibenarkan melintasi orang yang bersembahyang, itu pun boleh, tidak salah dalam keadaan darurat lah. Tapi kalau mudah kita reda ke belakang itu, tanpa melintas mereka, itu lebih baik. Sebab kita berada dalam keadaan tidak suci dalam sembahyang itu berdosa, haram. Sama ada dengan menggunakan air atau dengan bertayamum, tak kira lah. Tapi kalau tanpa bersuci, haram bersembahyang. Kalau tak ada air, kita bertayamum. Tapi kena bersuci juga. Mengikut cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Menurut Hafiz Ibn Hajar, qabulul isabah atau qabulul ijabah adalah makna hakiki bagi perkataan qabul, dan qabul isabah atau qabul ijza adalah makna majazinya. Pendapat kebanyakan kata tidak, qabul ijza itulah makna sebenar bagi qabul. Qabul isabah ni makna majaz. Tapi Hafiz Ibn Hajar kita tidak, sebaliknya. Qabul isabah itulah makna sebenar bagi qabul, terima. Bila kata Allah terima, makna sebenarnya apa? Dia bagi pahala, itu makna sebenarnya. Sah tu nombor 2, itu makna majazi, bukan makna sebenar. Bukan makna sebenar. Jadi tak apalah, ini dari segi makna majazi, makna hakiki ni, ya kalau orang yang belajar dah, dia faham, tak ada jadi masalah kepada dia. Tetapi kalau yang tidak belajar, mungkin dia tidak faham apa makna hakiki, apa makna majazi. Makna majazi itu maksudnya makna pinjaman, makna bukan sebenar. Makna bukan sebenar. Jadi dia terbagi kepada dua tu. Macam kita kata, selalulah kalau dalam bahasa Arab dia guna begitu. Dia kata singa. Singa kalau untuk binatang tu, itu makna sebenar. Tapi kalau singa untuk orang yang berani, bukan makna sebenar. Dia guna perkataan singa juga, tapi untuk orang yang berani, itu bukan makna sebenar. Itulah yang dikatakan makna majazi. Makna sebenar binatang, itulah yang maklum tu. Itu bezanya. Kadang-kadang dalam bahasa-bahasa ni, bahasa kita pun begitu juga. Kita susah nak menentukan mana yang sebenar, makna yang sebenar. Misalnya kita kata dalam penggunaan kita abang, yang sama keturunan dengan kita, adik-beradik. Abang itukah makna sebenar bagi abang, atau abang dengan makna suami? Abang juga ada dua kan, digunakan untuk adik-beradik darah daging, dan abang dengan makna suami, bukan darah daging. Yang mana yang sebenar? Perkataan abang itu yang mana makna yang sebenar untuknya? Sama ada suami ke atau abang adik-beradik? Susah nak menentukan. Itu sebab dalam pengajian bahasa Arab dia bagi benda tu, yang mana yang sebenar, yang mana tidak sebenar. Kita terpulang kepada kita lah, kita nak kata yang mana kan. Tapi saya rasa lah makna adik-beradik itu yang sebenarnya. Suami itu bukan yang sebenar, makna majazi. Begitulah. Soal kenapa perkataan qabul di dalam hadis ini tidak dipakai dengan makna hakikinya, malah sebaliknya dipakai dengan makna majazinya. Kenapa? La tuqbalu, tidak diterima di sini dengan makna kedua. Makna kedua itu makna hakiki.
tidak diterima dengan makna tidak sah itu makna majazi, kata Hafiz Ibn Hajar. Kenapa dia guna tidak guna perkataan yang sebenar, makna yang sebenar? Jadi dia jawab, kerana ada qarinah, yakni bukti dan petunjuk yang memalingkannya daripada makna hakikinya. Ada petunjuk yang memalingkannya daripada dipakai makna sebenarnya. Jadi misalnya kita kata singa tadi, kalau kita kata saya tengok singa dalam bilik tu sedang membaca buku, jadi sedang membaca buku, itulah qarinah, dia panggil qarinah, atau bukti petunjuk yang menunjukkan bukan singa sebenar. Kalau singa sebenar dia tak boleh baca macam tu. Itu ada dalil, ada bukti yang menunjukkan ini bukan dipakai dengan makna sebenar. Begitu juga setelah dia bersama dengan abangnya selama 5 tahun, dia mendapat 2 orang anak. Jadi abang itu dengan makna suami itu, bukan dengan makna abang adik-beradik betul. Jadi abang dipakai dengan makna majazi. Begitulah cara. Begitu juga ulama-ulama ni faham sesuatu hadis itu adakah di sini dipakai dengan makna sebenar atau tidak sebenar. Kenapa tidak dipakai makna sebenar, dipakai makna majazi? Macam mana kita faham yang ini makna majazi? Macam tadi lah. Kalau dalam bahasa kita mudah gitu, kita tengok, fikir sendiri lah. Takkanlah adik-adik sendiri dapat anak macam tu. Jadi jelaslah abang itu bukan dipakai dengan makna sebenar, tapi dengan makna majazi, makna pinjaman. Qarinah itu ialah ijma' ulama tentang sahnya sembahyang, tidak sahnya sembahyang tanpa bersuci. Itu qarinah. Ibnu Daqiq al-Aid pula berpendapat perkataan qabul dikongsi bersama oleh kedua-dua makna yang tersebut tadi. Kedua-dua makna itu sama kuat untuknya. Dia kata ini mustarak, ini makna mustarak qabul ini sama kuat. Tak boleh kita nak kata yang ini makna sebenarnya, yang ini makna majazinya. Tak boleh kita kata begitu, sama kuat. Jadi kita sepatutnya memilih sikap tawakuf dalam hal ini. Dia kata, itu pendapat dia, mengambil sikap tawakuf, tidak memihak pada mana-mana lah, tidak memihak kepada mana-mana. Dan Allah SWT kata tidak diterima, Allah tidak menerima. Nabi SAW kata tidak diterima, maksudnya Allah lah tidak terima, tak terima begitu. Jangan kata dengan makna tidak sah itu lebih kuat, atau dengan makna tidak berpahala itu lebih kuat. Jangan kata begitu, mengikut pendapat dia. Contoh lain daripada hadis yang juga menggunakan perkataan qabul dengan arti qabulul isabah atau qabulul ijza' atau qabul dengan arti sahnya sesuatu amalan ialah hadis berikut ini. Ini qabul di sini tidak diterima dipakai dengan makna qabul ijza', tidak sah, iaitu la tuqbalu salatu haidin illa bi khimar. Tidak diterima sembahyang perempuan melainkan dengan bertudung kepalanya. Jadi tidak diterima ni tidak berpahala saja ke sembahyang itu sah atau tidak sah? Semua ulama kata tidak sah. Jadi bermakna qabul di sini dipakai qabul ijza'. Tidak diterima tu dengan arti tidak sah. Jadi kalau perempuan kena pakai tudung lah, kena pakai tudung. Sebab itulah kita tengok dalam kebanyakan mazhab kan ketat. Sehingga kalau setengah-setengah tu kalau nampak sikit rambut pun tak boleh dah. Sebab dia inilah tidak diterima. Tidak diterima dengan makna tidak sah. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi dia ada kelonggaran di situ. Dia pun terima juga, tapi maksudnya tudung. Tidak mestinya bila seseorang itu bertudung langsung tak keluar rambut dia sikit sebanyak. Sikit sebanyak keluar tu dia tak kisah. Jadi kelubung biasa. Apa ni kata, tak payah pakai telekung. Telekung, tudung biasa.
sudah memadai. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang perempuan dalam mazhab Hanafi, dia bersembahyang gitu, tak usah pelik lah. Tapi dia bertudung juga, dia pakai juga ni. Tudung tu sampai tak nampak langsung ini apa ni, rambut itu, tak ada dalil kata dia. Bertudung saja dia suruh. Itulah perbahasannya. Maksud tidak diterima yang tersebut di dalam hadis ini ialah tidak sah. Yakni qabul itu dipakai dengan arti yang pertama, ada dua tadi, qabul isabah, qabul ijza. Itu yang pertama. Qabul isabah dan qabul ijabah, itu yang kedua. Di sini tidak diterima dipakai dengan arti tidak sah. Kalau sembahyangnya sudah tidak sah, tentulah dia juga tidak akan mendapat pahala sembahyangnya itu. Mana untuk dapat pahala mesti kena sah dahulu. Tapi untuk sah tidak semesti dia dapat pahala. Tak mesti tak dapat pahala pun boleh sah. Misalnya orang yang bersembahyang qasar, jamak, dalam perjalanan dia untuk pergi buat maksiat. Misalnya memang niat dia nak pergi buat maksiat, ikutlah maksiat apalah, kalau lagi besar lagilah kita kata. Jadi sembahyang dia sah ke tidak? Sah. Dia tetap kena sembahyang. Kewajipan sembahyang itu tidak terlepas daripada dia. Walaupun dia nak pergi maksiat, dia nak pergi berzina sekalipun, tapi pahala tak ada. Pahalanya tak ada. Sebab tu hadirat redha begitu. Kemudahan yang dia bagi itu bukan untuk maksud benda-benda macam tu. Jamak dan qasar ini satu kemudahan yang diberikannya, itu bukan untuk tujuan-tujuan seperti itu. Kalau kita kata tak sah, mana tak perlu sembahyang. Dalam dia kalau dia sembahyang pun tak sah. Tapi tak ada dalil yang menunjukkan begitu. Macam mana pun dia kena sembahyang. Kira-kiranya lepas dah tanggungjawab dia sebagai seorang Islam yang wajib bersembahyang tu, lepaslah dari segi itu. Allah tidak menyeksa dia, menghukum dia kerana dia tidak sembahyang. Dia sudah sembahyang dah, cuma dia tak dapat pahala. Sembahyang sudah tertunai, dia sudah menunaikan tanggungjawab dia. Antara contoh hadis yang menggunakan perkataan qabul dengan arti qabulul isabah atau qabulul ijabah atau qabul yang memberi arti adanya redha Allah ialah dua hadis berikut ini. Ini contoh saja, banyak lagi yang lain, contoh saja. Ini qabul dengan arti yang kedua tadi. Yang pertamanya, man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan. Sesiapa bermaksud sembahyang orang yang minum arak tidak diterima selama 40 pagi. Maksudnya 40 hari tak diterima. Jadi tak diterima, jadi dia tak boleh sembahyang lah. Kalau sembahyang pun tak sah juga. Bukan tak sah. Sembahyang tu sah, tapi pahala tidak diterima dengan arti diberi pahala kepadanya, itu tidak ada. Di sini la tuqbalu juga. Jadi kita kena faham bila berjumpa dalam hadis la tuqbalu ni antara dua tu, yang mana satu. Sebab tidak ada dalil hadis yang menunjukkan orang yang minum arak ni, kalau dah dia minum arak, Nabi larang kau, sahabat larang kau, tak ada guna kamu sembahyang. Kalau kamu sembahyang pun tak sah. Tak ada macam tu. Dan dia tetap bertanggungjawab bersembahyang. Bila sampai masanya, dia kena bersembahyang. Dan dia bersembahyang dari segi tertunai tanggungjawab dia ialah Tuhan tak tanya dah dia besok nanti kenapa dia tidak sembahyang. Dia sudah sembahyang, cumanya pahala dia tidak ada. Itu maksud tidak diterima di sini. Yang kedua, man ata 'arrafan fasa'alahu 'an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan. Sesiapa pergi kepada tukang tenung, lalu dia bertanya tukang tenung itu tentang sesuatu, tidak diterima sembahyangnya selama 40 malam.
Maksudnya 40 hari lah. Maksud tidak diterima yang tersebut di dalam dua hadis ini ialah tidak berpahala. Kalau orang pergi dekat Tok Nujub, tukang tenung, setengah-setengah tu bomo, termasuk dalam bahagian ni, termasuk dalam bahagian ni juga. Bukan semua, setengah-setengah tu dia mengamalkan ilmu-ilmu tertentu, dia termasuk dalam bahagian ini. Kalau begitu, tak diterima sembahyangnya selama 40 hari. Tak diterima macam mana? Jadi kalau begitu tak perlu sembahyang lah. Sembahyang pun tak terima. Tidak. Sembahyang itu diterima dari segi qabulul ijza' itu ada, tetapi yang tidak ada ialah qabul ithabah. Pahalanya tak ada. Bila Allah SWT terima, dengan arti dia tidak saja terima, dia tidak saja, mesti dia bagi ganjaran. Ini Allah SWT tak terima dengan arti yang kedua tadi. Dengan arti yang pertama, tetap ada. Sebab itu dia tidak terkecuali daripada bersembahyang. Seperti misalnya kalau orang yang perempuan yang kotor datang bulan, itu tidak diterima dengan arti tidak sah. Bukan tidak berpahala. Kalau dia bersembahyang, salah, memang tidak sah. Macam ni orang yang minum arak ataupun orang yang pergi kepada tukang tenung tu, kita tak boleh larang dia bersembahyang, sebab dia kena bersembahyang. Macam perempuan yang bagi kotor tu, dia memang tak boleh bersembahyang. Macam mana kita nak suruh dia? Tak boleh suruh. Begitulah. Dan banyak lagi yang lain-lain, yang lain-lain. Antaranya Allah SWT tidak menerima sembahyang abiqin, hamba yang lari dari tuannya. Ini cerita zaman dahulu, ketika ada sistem hamba dahulu. Kadang-kadang hamba ni dia lari. Macam sekarang ni tidak hamba lah, tapi pembantu rumah pun lari juga kan. Itu lain, cerita lain. Ini hamba maksudnya. Jadi kalau yang lari daripada tuannya, Tuhan tak terima juga sembahyangnya. Tapi dia tetap wajib bersembahyang. Dia tetap wajib bersembahyang. Tidak diterima di situ maksudnya tidak berpahala. Samalah juga kalau berdasarkan qiyas. Anak yang lari daripada ibu bapanya, boleh termasuk. Orang yang bersembahyang dalam rumah daripada hasil harta yang haram, siapa? Sembahyang diterima, tetapi pahala tak ada. Rugi besar tu. Rugi besar. Dengan sebab itulah Islam ni bila dia ajar agama, dia berkait di antara satu dengan yang lain. Bukan kata sembahyang saja, lepas tu ikutlah tempat macam mana. Tidak gitu. Dia kena mengambil kira semua sekali, semua keadaan. Dengan sendirinya membentuk peribadi Muslim itu, mengikat dia daripada melakukan sesuatu perkara yang tidak diredai Allah. Dengan sebab ada peraturan-peraturan ini. Tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan sembahyang orang yang minum arak atau orang yang pergi menemui tukang tenung itu tidak sah selama 40 hari. Tidak ada juga hadis yang membebaskan mereka daripada sembahyang dalam masa itu, kerana sembahyang mereka tidak sah. Kalau tidak sah, apa gunanya mereka bersembahyang? Kalau begitu, seharusnya tidak diterima itu dipakai dengan arti tidak berpahala. Itulah bendanya. Itu dari satu sudut, iaitu kita macam mana ulama ni faham. Di sini tidak diterima dengan makna tidak berpahala. Tidak diterima sini dengan arti tidak sah. Itu satu kaedah kita sudah bagi, iaitu qabul terbahagi kepada dua. Itulah asasnya. Kenapa yang macam ni tidak diterima dipakai dengan arti tidak sah, yang macam ni tidak diterima dipakai dengan arti tidak berpahala. Sembahyang itu sah, tidak berpahala. Dia merujuk kepada kaedah tadi. Kita kena tahu lah, kaedah tu penting, luas, bukan terikat dengan benda dua ni saja. Keadaan ni saja, banyak lagi yang lain-lain.
Kemudian kalau kita lihat dari sudut lain pula, maksud hadis ni, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin, ini kalau kita tengok dari sudut lain pula, apa maksudnya? Kita nak tengok dari semua sudut lah. Itu yang huruf tebal tu, maknanya perbincangan lain lah, dari sudut lain. Jika hadis di atas dilihat secara sepintas lalu, mungkin juga difahami daripadanya satu sembahyang sahaja yang tidak diterima. Ini kerana perkataan salatun di dalamnya adalah isim mufrad yang memberi arti satu sembahyang. Ini kalau kita tengok dari sudut ilmu nahu bahasa Arab. Mana la tuqbalu salatun, tidak diterima satu sembahyang melainkan dengan bersuci. Kalau tidak satu, dua, tiga atau 10 sembahyang diterima walaupun tidak bersuci. Boleh jadi difahami gitu kan? Betul ke begitu? Kalau mengikut kaedah tu gitulah. Sekali sepintas lalu. Bagaimana kalau seseorang itu mengerjakan beberapa sembahyang? Adakah beberapa sembahyang yang dikerjakannya itu tanpa bersuci itu diterima pula? Kemusykilan yang timbul ini akan terjawab sekiranya anda menguasai ilmu nahwu bahasa Arab. Dari sudut itu, untuk memahaminya, anda terlebih dahulu perlu mengetahui ibarat la tuqbalu salatun. Itu lebih hampir kepada tarkib. Ini perbahasan nahwu lah. Lebih hampir kepada tarkib, yakni susunan ayat yang mana satu daripada tarkib tarkib berikut ini. Jadi la tuqbalu salatun lebih sesuai dengan tarkib mana daripada tarkib berikut ini. Kita tengok situ. Adakah ia lebih hampir kepada ibarat la rajulun fid dari, atau la rajula fid dari, ataupun ia menyamai makna ibarat ma min rajulin fid dari? Yang mana lebih sesuai? Ibarat la tuqbalu salatun bighairi tuhurin ini lebih sesuai dengan la rajulun fid dari ke, atau la rajula fid dari, atau ma min rajulin fid dari? Mana lebih sesuai? Dia kena situ dulu, pergi situ dulu. Kalau la rajulun fid dari, maksudnya tiada seorang lelaki di dalam rumah itu. Tapi boleh jadi dua. Yang dinafikan satu, saya menafikan satu. Yang ada dalam rumah tu ada dua orang. Kata cakap belit, cakap berbelit. Tak, mesti kena guna. Ini kaedah. Yang dinafikan satu, dua tidak, tiga tidak, perempuan tidak nafi. Jadi tidak ada seorang lelaki di dalam rumah itu. Seorang perempuan boleh jadi ada, atau dua orang lelaki boleh jadi ada. Saya tidak nafikan yang itu. Bila saya kata begini, sebab la rajulun, kalau kita bubuh baris dia tu dari segi bahasa Arab tu, dia semua ada makna dia. Atau la rajula fid dari, tiada lelaki di dalam rumah itu. Perempuan ada, lelaki seorang ke dua orang ke tiga orang tak ada. Sebab la nafi jenis. La di sini menafikan jenis lelaki. Jadi jenis itu 1, 2, 3 pun masuk semua. Ataupun ia menyamai makna ibarat ma min rajulin fid dari, tiada seorang pun lelaki di dalam rumah ini atau rumah itu. Jadi la tuqbalu salatun bighairi tuhurin itu lebih sesuai dengan yang mana satu daripada tiga. Dia termasuk dalam mana? Sama-sama nafi itu. Sama-sama nafi. Tidak diterima sembahyang itu tidak diterima macam mana? Satu sembahyang, atau semua sembahyang, atau satu pun sembahyang tidak diterima, atau macam mana? Itu kena tengok dari sudut nahwu. Di dalam Al-Arfus Syadi, Syarah Tirmizi oleh Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri, ada perbahasannya. Dia ada bahas itu. Dia kemukakan benda ni.
Jadi saya pun habis situ. Boleh kita tumpai juga kan. Disebutkan di dalamnya la rajulun fid dari, memberi arti tidak ada seorang lelaki di dalam rumah. Ia tidak menafikan kemungkinan adanya dua orang lelaki atau lebih di dalamnya. Tidak juga ia menafikan adanya seorang perempuan atau lebih di dalamnya. Kalau kata begitu, yang dinafikan adalah seorang lelaki sahaja. Oleh itu, jika makna la tuqbalu salatun menyerupai ibarat ini, ia boleh membawa kefahaman hanya satu sembahyang sahaja yang tidak diterima tanpa bersuci itu. Kalau dua, kalau tiga, mungkin diterima. Dia jadi gitu. Jika seseorang melakukan dua atau tiga sembahyang, maka ia akan diterima. Itu satu. Mana tak betul lah, itu tidak gitu, tidak gitu. Jika dikatakan la rajula fid dari, ia membawa maksud tiada lelaki, yakni jenis lelaki di dalam rumah. Yang dinafikan ada di dalam rumah ialah jenis lelaki. Perempuan langsung tidak terlibat dalam penafian itu. Sebabnya ialah kerana la yang dipakai di dalam terkib ini adalah la allati linafyil jins, iaitu la yang menafikan jenis lelaki. Itu yang dinafikan. Manakala terkib di dalam ibarat ma min rajulin fid dari pula membawa pengertian tidak ada seorang pun lelaki di dalam rumah. Kerana perkataan rajulin adalah nakirah fi siyaqin nafi, nama umum yang terletak selepas perkataan nafi. Bermakna dia menafikan semua sekali. Menafikan semua sekali. Yang menafikan secara total adanya jantina lelaki di dalam rumah itu. Tak ada langsung. Jadi yang mana sesuai? Perkataan min yang terletak sebelumnya pula menguatkan lagi makna nafi di dalam terkib itu. Tidak ada seorang pun. Jadi pun tu. Kalau anda mengatakan sabda Nabi SAW, la tuqbalu salatun, itu menyerupai terkib ma min rajulin fid dari, maka ia membawa pengertian tidak diterima satu pun atau mana-mana sembahyang pun tanpa bersuci. Itu maksudnya. Jadi satu pun dinafikan, apatah lagi banyak. Jadi tidak tinggal satu pun. Sebab itu dinafikan tidak ada, tidak diterima satu sembahyang, satu pun tidak ada. Maknanya semua lah. Usahakan yang banyak-banyak lagi, satu pun tak ada, semua tak diterima. Itu maksudnya. Jadi lebih dekat dengan terkib itu. Lebih dekat dengan terkib itu. Terkib itu maksudnya susunan ayat lah. Lebih dekat dengan susunan ayat tu. Pengertian inilah yang paling tepat dengan kehendak dan maksud hadis di atas. Daripada penjelasan tadi dapat difahami bahawa bersuci daripada hadas, sama ada besar atau kecil, adalah syarat yang dimestikan sebelum seseorang mengerjakan sembahyang apa sekalipun. Jadi nafi itu untuk semua sekali sembahyang. Kalau kata sembahyang tidak diterima, dengan arti tidak sah tanpa bersuci. Tanpa bersuci. Tidak ada satu pun sembahyang, ikutlah sembahyang apa pun. Kalau kata sembahyang tidak diterima tanpa bersuci. Habis di situ. Itu perbincangan yang kedua. Perbincangan yang ketiga, terdapat beberapa perkara lagi berkaitan dengan hadis ini yang memerlukan penjelasan. Perkara pertama, jika diperhatikan kepada zahir hadis Ibnu Umar di atas, ia kelihatan terlalu umum. Tidak dapat dipastikan atas siapakah diwajibkan bersuci sebelum mengerjakan sesuatu sembahyang. Tidak diterima sembahyang. Sembahyang siapa? Sembahyang siapa? Adakah ia diwajibkan ke atas setiap orang yang hendak bersembahyang, atau ke atas orang yang berhadas yang hendak bersembahyang? Tak jelas tu.
Kalau kita tengok hadis tu, dia semua umum sangat. Kalau dilihat kepada firman Allah di bawah ini juga, yang diwajibkan seolah-olahnya ke atas sesiapa sahaja yang hendak bersembahyang. Firman Allah itu juga kelihatan umum seperti hadis Ibnu Umar di atas. Lihatlah terlebih dahulu firman Allah yang dimaksudkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, maka basuhlah mukamu dan kedua belah tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua belah kakimu hingga ke buku lali, dan seterusnya. Ayat itu ada lagi selepas itu. Ayat ini seolah-olahnya mewajibkan bersuci setiap kali seseorang hendak bersembahyang. Bila hendak sembahyang, ada suruh. Walaupun kita sudah ada air sembahyang dah, kita sudah berwudu dah. Jadi umum dia tu macam merangkumi juga orang yang sudah berwudu. Sama juga dengan hadis Ibnu Umar tu, tidak diterima sembahyang melainkan dengan bersuci. Sembahyang siapa? Seolah-olahnya sesiapa sahaja yang hendak bersembahyang walaupun dia telah berwudu, dia kena berwudu pula, dia kena bersuci pula. Seolah-olahnya begitu. Walaupun ia tidak berhadas, memang ada pun sesetengah salaf beramal mengikut zahir ayat ini, memang ada pun. Tetapi kebanyakan ulama tidak menerima begitu. Kebanyakan ulama kata maksudnya yang berhadas kan? Itulah yang perlu bersuci. Yang tidak berhadas, yang sudah suci dah, yang sudah ada air sembahyang dah misalnya, dia tak perlu dah. Tetapi zahir hadis itu dan zahir ayat Al-Quran itu tak jelas, tak nampak bahawa yang dikenakan bersuci itu ialah orang yang berhadas. Tak ada sebut. Tetapi kebanyakan ulama tidak menerima begitu. Menurut mereka, kalau ayat itu memberi arti seseorang wajib mengambil wuduk setiap kali hendak bersembahyang fardu sekalipun, ia kemudiannya dimansuhkan kewajibannya itu. Jadi tidak wajib dah. Kalau kita terima, memanglah setiap kali nak sembahyang kena ambil air sembahyang dulu, tapi itu sudah dimansuhkan kewajibannya. Yang ada memang bagus kalau dia nak ambil air sembahyang pula, dalam keadaan dia sudah ada air sembahyang pun, itu istihbab, boleh. Begitu. Orang panggil, kita panggil tajdidul wudu. Tajdidul wudu, memperbaharukan wudu. Boleh begitu. Sekadar tu sajalah maksudnya kalau yang sudah sudah bersuci itu. Ayat ataupun ayat itu sekadar menggalakkan bersuci sebelum bersembahyang, maka ia tidak lebih daripada memberi arti sunat atau istihbab sahaja kalau begitu. Setelah berlaku sedikit khilaf di kalangan salaf, kemudiannya telah berlaku ijma' tentang tidak wajib berwudu setiap kali hendak bersembahyang. Yang diwajibkan berwudu ketika hendak bersembahyang hanyalah orang yang berhadas. Hadis berikut menjelaskan maksud sebenar ayat wudu dan hadis Ibnu Umar yang dikemukakan di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Ni kalau kita tengok hadis ni baru jelas. Ayat Quran itu pun jadi jelas maksudnya. Hadis Ibnu Umar yang tidak jelas tadi pun jadi jelas. Bermaksud Allah tidak menerima sembahyang seseorang daripada kamu apabila ia berhadas sebelum ia berwudu. Sebelum ia berwudu, Allah tak terima sembahyang seseorang apabila ia berhadas. Jadi yang tidak diterima tu dalam keadaan berhadas. Kalau tidak berhadas diterima. Cuma dalam ayat tadi kenapa dia tak ada sebut? Dia tak ada sebut tu sekadar eloklah kalau kita buat. Walaupun kita sudah ada air sembahyang dah, kita nak ambil air sembahyang pula, elok, boleh. Dan hadis Ibnu Umar tadi mesti kita nak fahamnya mesti kena tengok hadis ini. Jadi dengan sebab itulah
hadis ke Quran ke apa ke, dia tak boleh tengok satu tempat, satu hadis saja. Sebab tu dia kena ahli dia. Sebab ahli dia akan tengok semua tempat, barulah dia buat kesimpulan. Jadi di sini apa maksudnya? Allah tidak menerima sembahyang seseorang daripada kamu apabila ia berhadas sebelum ia berwuduk. Jadi di sini perlu penjelasan lagi. Kita terjemah tu dari segi apa yang kita faham lah, apa yang kita faham, umum faham, begitulah. Jadi yang berhadas ni yang perlu berwuduk hadas kecil. Kalau hadas besar macam mana? Berwuduk juga kan boleh selesai? Tidak kan, kita kena mandi junub dulu kan, kena mandi wajib. Jadi kenapa hadis ni tidak jelas? Hadas tu hadas apa? Kalau berwuduk tu hadas kecil, sedangkan hadas ni ada satu lagi kan, hadas besar. Jadi hadas besar tu boleh selesai dengan berwuduk ke? Jadi jawapan, sebab Nabi SAW ni dia cakap ringkas pendek, tapi boleh masuk banyak dalam tu, kita tak sedar. Jadi dia kata idza ahdatha, bila berhadas, tak kira kalau hadas besar dia kena apa ni, mandi wajib. Mandi wajib itu ya tawaddu'a juga, dalam artinya yang lebih luas. Ya tawaddu'a dengan arti bersuci, dalam arti yang lebih luas. Dalam arti yang sempit ya tawaddu'a itu mana berwudu. Wudu ni ambil air sembahyang. Itu kalau hadas kecil. Kalau hadas besar boleh masuk juga di sini. Ya tawaddu'a itu dalam arti yang lebih luas kita pakai, termasuk juga dengan arti mandi wajib. Selagi seseorang itu berhadas besar, dia tidak mandi wajib, tidak sah sembahyang. Allah tidak terima sembahyang yang dengan arti tidak sah. Selagi seseorang itu berhadas kecil dan dia tidak mengangkat hadas itu dengan berwudu, sembahyangnya tidak diterima, dengan arti tidak sah. Itu maksud dia. Jadi termasuk kedua-duanya di sini. Termasuk kedua-duanya di sini. Kemudian kalau pergi kepada pecahan-pecahan kecil dia tu, orang panggil furu', itu termasuk dalam masalah furu'. Itu kerja fiqh lah pula. Itu kerja fiqh, bidang kuasa dia, bidang dia. Misalnya kalau seorang itu berjunub dan dia juga berhadas kecil, kalau dia mengangkat hadas besar dia tu dengan mandi saja, tak berwuduk, sah ke tidak? Itu fiqh lah. Masuk situ. Kalau dalam hadis dia tak sebut, dia sebut yang asas. Kalau nak yang halu-halu lagi, pergi kepada fiqh lah yang mengatakan tidak perlu dah berwuduk kalau dalam keadaan tu. Kedua-duanya terangkat, sebab kita buat yang besar, kita mengangkat hadas besar, tak berwuduk pun sah. Padahal tadi kita buang air kecil, bukan kita berjunub saja. Selepas tu kita buang air kecil, kita buang air besar dan sebagainya, yang memerlukan wudu. Jadi bila kita mandi, mengangkat hadas besar, mandi wajib, kita tidak ambil air sembahyang, tidak berwudu, pun sah sembahyang kita, sebab dia sudah merangkumi dah. Tapi kalau kita dua perkara tadi, hadas besar dan hadas kecil, kita lakukan, ada pada kita. Kalau kita berwuduk saja, ambil air sembahyang saja, tak boleh. Tak boleh kita nak sembahyang. Tidak terangkat hadas kecil tu, tak terangkat begitu. Dia kena mandi junub baru boleh. Sebab hadas kecil ni dia kecil, dia tidak boleh merangkumi yang besar. Tapi kalau kita buat yang besar, mengangkat hadas besar, kita mandi seluruh tubuh kita kan. Kalau kita mengangkat hadas kecil, kita berwuduk, kita basuh anggota-anggota tertentu saja, bukan semua. Jadi dia tidak dapat menampung yang keseluruhan tu. Itu fiqh. Itu fiqh. Sebab itu kalau seseorang tu dia ahli hadis dan dia ahli fiqh pula, memang seronok, banyak perkara yang dia boleh kaitkan dengan hadis tu. Nampak keluasan hadis tu. Tapi kalau semata-mata ahli fiqh saja pun dia tak boleh kaitkan, dia kira masalah furu' dia, ini tidak cuba kaitkan dengan hadis. Itu jadi masalah. Kalau ahli hadis saja, dia kira hadis dia tetap itu, tak, bukan kerja dia dah. Bukan kerja dia. Jadi kita kena masuk ke dulu, baru kita nampak.
Dan ini hukum ni luas kaedah tu. Misalnya kita puasa bulan Ramadan, orang perempuan umumnya biasanya dia adalah hari-hari tertentu dia tak boleh berpuasa. Jadi pada bulan Syawal itu dia nak puasa 6 dan nak qada. Boleh ke tidak? Ini fiqh. Ini fiqh. Sama dengan kaedah tadi juga. Dia boleh niat qada. Dengan sendirinya puasa 6 tu dia niat masuk, boleh masuk. Sebab qada tu lebih besar. Puasa 6, puasa bulan Syawal 6 hari itu sunat, bukan fardu. Bila dia buat yang fardu, yang sunat dia masuk dalam tu, boleh masuk. Tapi kalau dia niat puasa 6 saja, yang puasa qada dia tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Itu fiqh lah. Dengan sebab itu kita kena tahu mana yang lebih besar, mana yang kecil, mana yang dapat menampung, mana yang tidak dapat menampung. Seolah-olahnya kalau kita kalau orang perempuan lah, orang lelaki pun boleh juga kan, gelas kan banyak saiz dia tu. Yang kecil dia boleh masuk dalam yang lebih besar. Begitulah kita susun sampai ke atas. Tapi yang lebih besar kita nak masuk ke dalam yang kecil, mana boleh kan? Tak boleh. Periuk kalau kita beli periuk tu banyak saiznya, boleh. Yang lebih kecil masuk di atas, yang lebih kecil lagi masuk, boleh masuk. Yang lebih kecil lagi masuk, boleh masuk. Tetapi kalau yang paling besar tu kita nak letak yang paling kecil, usahakan yang paling kecil, yang paling besar dalam di kalangan dia tu pun, tapi lebih kecil daripada, tak boleh masuk juga. Sama, ini pun sama. Jadi logik, masuk akal. Kita tengok hukum-hukum agama, masuk akal. Banyak lagi perkara-perkara yang lain yang termasuk dalam kaedah ini. Jadi jelaslah yang dikatakan tidak diterima sembahyang itu melainkan dengan berwudu, melainkan dengan bersuci, itu maksudnya kalau dia berhadas. Kalau dia tidak berhadas, tak apa, diterima berdasarkan hadis yang satu lagi. Yang satu lagi yang kita kemukakan itu. Maka kita dapat tahulah bahawa untuk memahami sesuatu hadis ni bukan senang juga. Dia kena tengok banyak tempat. Jangan tengok satu. Kalau tidak, tak boleh selesai. Tak boleh selesai. Boleh jadi kita buat kesimpulan tu salah. Supaya tidak berlaku kesilapan dan kesalahan, kita kena tengok semua. Jadi itu kerja susah lah. Sebab itulah bukan orang-orang biasa yang buat kerja benda macam ni. Nak pergi kepada dalil lah, asal tu, tempat rujukan tu, dia kena orang yang ahli, orang yang belajar. Itu perkara yang pertama berkait dengan hadis ni. Perkara kedua, bukankah hadis ini telah menegaskan bahawa tiada sembahyang diterima tanpa bersuci? Kalau begitu, kenapa pula terdapat khilaf di kalangan ulama berhubung dengan sembahyang jenazah? Bukankah ia juga dikategorikan sebagai sembahyang? Imam Sya'bi, Ibrahim bin Ulayyah dan Ibnu Jarir At-Tabari misalnya berpendapat seseorang tidak perlu berwudu untuk bersembahyang jenazah. Imam Bukhari juga dikatakan berpendapat demikian, tetapi itu tidak lebih daripada dakwaan semata-mata. Tak betul kata Imam Bukhari kata begitu. Puncak kekeliruan orang-orang yang mendakwa Imam Bukhari juga berpendapat begitu ialah kata-kata beliau ini, innama huwa du'a kasairil ad'iyah. Ia yang sembahyang jenazah itu hanya doa seperti doa-doa yang lain. Jadi orang pun buat kesimpulan, macam Imam Bukhari ni, kalau doa mana syarat nak wudunya, sucinya. Kalau doa tidak ada syarat suci. Jadi mereka faham Imam Bukhari pun berpendapat sembahyang jenazah ni tidak perlu berwudu, tidak perlu suci. Dalam keadaan tidak suci pun boleh. Itu satu kekeliruan. Kadang-kadang kita kata kepada seseorang tu, sebenarnya dia tidak kata gitu. Kita silap faham. Kita kata Imam Malik kata boleh makan anjing lah, macam-macam. Itu tak betul. Tak betul. Mana tadi? Fikir mereka untuk berdoa, adakah kita mesti berwudu? Dalam bab ini Imam Bukhari sebetulnya sependapat dengan jumhur ulama. Maksud sebenar beliau dengan kata-katanya itu ialah menyatakan hakikat
dan maksud utama sembahyang jenazah. Hakikat dan maksud utama sembahyang jenazah ialah mendoakan kebaikan untuk si mati. Bukan sekali-kali beliau maksudkan dengan kata-katanya itu menyatakan hukum sama ada sah atau tidak sembahyang jenazah tanpa berwudu. Jadi tapi yang jelas berpendapat begitu ramai juga. Sya'bi misalnya, Ibrahim bin Ulayyah, Ibnu Jarir At-Tabari, itu orang hebat-hebat tu, bukan calon-calon orang juga. Menurut jumhur ulama, pendapat Sya'bi dan orang-orang yang sehaluan dengannya itu adalah syadz, pendapat ganjil. Ini kerana terdapat beberapa hadis yang jelas mengkategorikan sembahyang jenazah sebagai sembahyang. Dia sebut sembahyang jenazah. Jadi bagi orang yang kata tidak sembahyang, dia kata, cuba tengok, sembahyang apa? Mana rokok? Mana sujud? Tak ada. Itu alasan dia lah. Alasan dia. Uruf juga menyokongnya. Kerana itulah di dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu digunakan istilah sembahyang untuk sembahyang jenazah, bukan doa jenazah. Sembahyang jenazah. Dalam bahasa Arab pun salatul jenazah, bukan doaul jenazah. Tak. Dari segi uruf penggunaan bahasa pun begitu. Dalam hadis-hadis pun disebut sembahyang. Jadi sembahyang lah, walaupun tak ada rokok. Tak ada rokok tu sebab lain, sebab lain. Tak ada sujud tu sebab lain. Nak mengelakkan orang Islam daripada kelihatan seperti orang-orang musyrikin. Nampak duduk sembah manusia tu. Rokok ni mana macam kita memuliakan dia. Sujud macam Tuhan pula. Sedangkan tidak ada yang layak kita buat begitu bagi kita orang Islam ni kecuali Allah. Dengan sebab tu jadi tak adalah rokok dan sujud tu. Tapi dari segi sembahyang tetap sembahyang. Ini mengikut pendapat jumhur ulama. Antara dalil daripada hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan sembahyang jenazah itu adalah sembahyang ialah sabda-sabda berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ala janazatin falahu qirat, fa in shahida dafnaha falahu qiratan. Al-qirat mithlu Uhud." Bermaksud sesiapa menyembahyangkan satu jenazah, dia mendapat satu qirat, yakni pahala. Jika dia ikut serta dalam pengembumiannya, dia mendapat 2 qirat, yakni pahala. Satu qirat besarnya seperti bukit Uhud. Jadi pahala yang dikatakan besar tu sebesar bukit Uhud. Sebesar bukit Uhud. Macam mana bukit Uhud? Batu gitu saja ke? Atau bukit Uhud emas ke, perak ke, besi ke, macam mana? Kita tengok hadis yang lain pula. Emas. Jadi kalau emas berapa harganya? Jadi Allah SWT bagi ganjaran pahala tu sebesar bukit Uhud emas. Jadi kalau emas tu seribu jari pun berapa dah, dia kata harganya kalau sebesar bukit Uhud. Itulah kelebihannya. Dia sebut sini sesiapa bersembahyang jenazah. Jadi Rasulullah sendiri kata sembahyang. Bila dia kata sembahyang, sembahyanglah. Bila sembahyang termasuk dalam kaedah tadilah, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin, tidak diterima sembahyang tanpa bersuci. Jadi tidak bolehlah tidak ada air sembahyang, sebab tidak diterima, tidak sah. Sembahyang jenazah pun tidak sah lah juga, sebab dia sembahyang. Kan tadi kita sudah bicara, tidak ada satu pun sembahyang. Jadi kalau ini sembahyang juga, maka tidak diterima lah, tidak sah lah kalau tidak bersuci. B. Nabi SAW ketika menyuruh para sahabatnya bersembahyang jenazah bersabda, "Sallu ala sahibikum." Sallu ala sahibikum. Bermaksud sembahyangkanlah jenazah sahabatmu ini. Dia sebut sembahyang. Boleh jadi ini orang tadi dia ada cara dia sendiri. Jangan kita pandang lekeh pula ke dia. Dia ada cara dia sendiri. Dia kata sallu dengan arti doa pun boleh. Dia kata gitu. Man shalla ala janazatin, shalla asal makna dalam bahasa Arab, solat itu doa. Asal maknanya. Jadi sembahyang ini kita terjemah, Kalau asal perkataan itu sallu,
dengan arti doa. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Misalnya, sallu alaihi, Tuhan memerintahkan kita berselawat. Bersemayam kepada Nabi. Tidak selawat. Selawat tu apa? Doa lah. Dia pergi situ. Jadi dengan sebab tu, kita nak berurusan dengan orang-orang cerdiknya, orang pandai ni begitu, lebih kurang. Kalau dia tak mau timur, biarlah. Tapi jumhur ulama kata tidak begitu. Ini sembahyang. Bila sembahyang kena berwuduk lah. Dia duduk kata doa. Bila doa mana perlu berwuduk, mana perlu bersuci. Kadang-kadang kalau kita rasa lemah, ini ada dalil tu dia boleh pusing lagi. Boleh 100 kali pusing lagi. Kalau kita tak boleh dah, lemah dah, kita terduduk dah. Dia orang macam ni dah. Dia nak bagi pendapat dia pun dia ada dah tu. Senjata-senjata dia tu, alat-alat dia di belakang dia ada. Cuma kita tak dengar lagi. Itulah, kita tak dengar lagi alasan dia tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi." Bermaksud jenazah orang yang disembahyangkan oleh 100 orang Islam dalam keadaan semua mereka memohon syafaat, yakni pertolongan kepada Allah untuknya, sudah pasti diterima Allah permohonan syafaat mereka. Jenazah yang disembahyangkan oleh 100 orang Islam dalam keadaan jenazah yang disembahyangkan, disebut disembahyangkan. Itu kita kata itu kamu terjemah begitu. Disembahyangkan. Saya nak terjemahkan jenazah yang didoakan. Sebab salah itu asalnya dengan makna doa. Dia boleh jadi kata gitu. Susah. Jadi kita tak mahu terima dia, biarlah. Dia nak ikut cara dia, ikut dia. Jadi kalau 100 orang, sebenarnya itu kelebihan lah. Semakin ramai semakin baiklah untuk sembahyang jenazah itu. Ketiga-tiga hadis ini jelas membuktikan bahawa sembahyang jenazah juga dikategorikan sebagai sembahyang, walaupun ia tidak mempunyai rukun-rukun sembahyang yang lain. Melihat kepada hadis-hadis seperti itulah, Imam Bukhari menyimpulkan sembahyang jenazah juga merupakan sembahyang yang memerlukan kepada keadaan suci untuk mengerjakannya. Sebab Imam Bukhari dia tengok ini sembahyang, Nabi SAW sebut sembahyang, walaupun tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Jadi perlu juga bersuci kalau kita belum lagi bersuci. Ditambah pula oleh adanya beberapa ciri sembahyang pada sembahyang jenazah itu. Kata Bukhari di dalam sahihnya, Nabi SAW menamakannya sembahyang. Sebab itulah orang kata Imam Bukhari berpendapat itu tak betul. Dia tak tengok ni, Imam Bukhari jelas sebut pendapat dia seperti jumhur ulama. Dia kata Nabi SAW menamakannya sembahyang walaupun tidak ada rukuk dan sujud di dalamnya. Ketika persembahyang jenazah itu juga seseorang tidak boleh bercakap. Itu ciri-ciri sembahyang tu. Kalau berdoa boleh cakap, boleh. Selain itu sembahyang jenazah juga mempunyai takbir dan salam. Doa tak ada takbir, tak ada salam macam tu. Begitu juga dia ada Fatihah lah, baca Fatihah. Kalau doa tak ada macam tu. Tu kita boleh berdoa tak baca Fatihah pun. Ini banyak ciri-ciri sembahyang dan Nabi sebutkan sebagai sembahyang. Bila sembahyang, kalau tidak suci, kita kena bersuci dahulu. Itulah sebab la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Balik ke situ juga. Itu kaidahnya, itu pegangannya. Ibnu Umar tidak bersembahyang jenazah melainkan dalam keadaan suci. Beliau tidak bersembahyang jenazah ketika matahari sedang naik dan terbenam. Beliau juga mengangkat tangan ketika bertakbir untuk sembahyang jenazah seperti sembahyang-sembahyang yang lain. Cuba tengok, Imam Bukhari sebut.
Jadi maknanya dia sependapat dengan jumhur ulama. Tak benar kalau ada orang kata dia ni berpendapat tidak perlu berwudu, tidak perlu suci untuk bersembahyang jenazah. Itu tak benar. Itu kesilapan dalam nukilan. Banyaklah yang silap dalam nukilan ini. Banyak. Umpamanya Ibnu Umar dikatakan membenarkan boleh, harus mana seseorang itu bersetubuh dengan isterinya melalui saluran belakang. Boleh pada duburnya. Itu silap. Ibnu Umar tak kata begitu. Silap. Jadi sebab itulah nak tahqiq, nak pastikan benda ni betul ke tidak, itu pun satu kerja yang berat juga. Satu kerja yang berat juga. Mana kena teliti betul lah. Macam tadi Imam Bukhari kata, kalau kita baca selapis satu kitab yang kata begitu, kita pun kata Imam Bukhari pun berpendapat gitu juga. Padahal tidak. Dalam Bukhari sendiri tersebut benda ni. Imam Bukhari juga menulis di dalam sahihnya bahawa jika seseorang berhadas pada hari raya atau pada ketika hendak bersembahyang jenazah, dia hendaklah mencari air. Jelas tu. Yang ini untuk berwudu. Dia tidak boleh bertayamum. Yang dia tidak boleh bertayamum terus dalam keadaan itu, tak boleh. Kena cari air dulu. Kalau tidak ada air, barulah bertayamum. Bertayamum pun dengan arti bersuci juga. Dengan arti bersuci juga. Kenyataan Bukhari di dalam sahihnya ini dengan terang menunjukkan tidak benarnya dakwaan orang-orang yang mengatakan Bukhari berpendapat bersuci tidak perlu untuk bersembahyang jenazah. Sikit lagi ya. Baik. Berbeda dengan sujud tilawah. Sujud tilawah ni sembahyang ke tidak? Jadi perlu ada wudu ke tidak? Bila sampai ke ayat itu perlu sujud, itu sujud tilawah. Kita ada ismayah, kita tak ada ismayah, macam mana? Kalau tak ada ismayah boleh sujud ke tidak? Ada khilaf ke tidak? Ini semua ni dia ada kaitan dengan hadis tu juga. La tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Sujud tilawah tu orang panggil ismayah, kau sujud. Di situ ada khilaf. Kerana dalam masalah ini Imam Bukhari berpendapat tidak perlu ada wudu untuk bersujud tilawah. Kalau ada wudu itu lebih baik. Tidak ada wudu pun boleh. Tak perlu kena pergi ambil wudu dahulu. Tak. Bila kita dengar orang baca, kita tak ada air sembahyang pun boleh sujud. Mengikut dia lah. Kalau kita nak pakai dia lah. Kalau kita tak mau pakai dia, tak apalah. Antara tokoh yang sependapat dengan Imam Bukhari dalam masalah ini ialah Sya'bi, Ibrahim bin Ulayyah, Abu Abdurrahman As-Sulami, Ibnu Hazm, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Taimiyah dan lain-lain. Pendapat ini tidak syad. Ini tidak syad. Yang tadi syad. Kalau persembahyang jenazah tanpa wudu, itu syad mengikut pendapat ulama. Yang ini tidak syad. Tidak syad bermakna kalau dari segi fiknya kita nak buat fatwa pun boleh. Nak jadikan fatwa boleh. Pendapat yang tidak syad. Kita nak amal sendiri lagi boleh. Nak bagi beritahu kepada orang dan orang nak amal pun boleh. Sebab tidak syad. Sebab kalau syad tak boleh. Paling boleh pun kita sendiri. Orang lain kita nak ajar begitu tak boleh. Itu kaedahnya. Pendapat ini tidak syad. Antara hujah mereka ialah sujud tilawah tidak pernah disebut sebagai sembahyang atau salat tilawah. Ada sebut? Tak pernah jumpa. Kita baca, kita hadis tak pernah jumpa. Dalam mana-mana hadis pun tak pernah. Jadi salat tilawah, bukan sujud tilawah. Yang adanya sujud tilawah. Itu saja. Huruf juga tidak menggunakan perkataan sembahyang atau salat untuk sujud tilawah. Masyarakat ni, dalam masyarakat Arab, dalam bahasa Arab, kita bahasa Melayu pun tak ada kata sembahyang tilawah. Tak ada. Atau salat tilawah. Yang adanya sujud tilawah. Lain sujud ni. Yang tidak diterima menurut hadis di atas, jika tidak dalam keadaan suci hanya sembahyang. Ini bukan sembahyang, sujud. Sebab itulah dia pergi situ juga, hadis tu juga dia ada kaitan dengan hadis tu juga. Sujud cuma merupakan salah satu juzuk, yakni bahagian daripada sembahyang.
Mereka juga menjadikan asar Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari secara ta'liq di dalam sahihnya sebagai pegangan. Begini adanya asar itu. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yasjudu ala ghairi wudu'in. Bermaksud Ibnu Umar selalu bersujud, yakni tilawah, dalam keadaan tidak berwudu. Itulah alasannya. Seorang sahabat nak buat ni, dia mesti tahu. Dia mesti tahu begitu, dia tak buat ikut suka hati dia. Amalan sahabat juga merupakan hujah menurut mereka. Namun jumhur ulama dan imam-imam 4 mazhab yang masyhur berpendapat seperti sembahyang jenazah, untuk bersujud tilawah juga seseorang mestilah dalam keadaan suci. Mestilah dalam keadaan suci. Antara alasan mereka ialah sujud merupakan salah satu rukun yang terpenting di dalam sembahyang. Bahkan kerap kali di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, bila mana disebutkan sujud, ia membawa pengertian sembahyang secara keseluruhannya. Satu rukun yang besar ni. Sebagai contohnya, lihat saja firman Allah di bawah ini, wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Bermaksud, dan pada sebahagian dari waktu malam bersujudlah kepada Tuhan, yakni dengan mengerjakan sembahyang, dan bertasbihlah memujinya dengan mengerjakan sembahyang tahajud pada sebahagian yang panjang dari waktu malam. Perintah bersujud di dalam ayat ini merupakan perintah supaya melaksanakan sembahyang secara keseluruhannya, walaupun disebut sujud saja. Ini orang panggil, dia guna kaedah itlaqil juz wa iradatil kull. Sebut sebahagian tapi maksudnya semua sekali. Sebut sebahagian tapi maksudnya semua sekali. Termasuk dalam kaedah itulah. Ia tidak khusus dengan sujud sahaja. Lihat juga hadis berikut ini. Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yasjuda sajdatain. Bermaksud, apabila seseorang daripada kamu masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk sebelum bersujud 2 sujud. Jadi sujud saja maksudnya di sini sembahyang tahiyatul masjid, tapi dia sebut sujud. Jadi ini menunjukkan sujud itu lain. Mengikut jumhur ulama lah. Mengikut jumhur ulama. Jelas sekali perkataan sujud di dalam hadis ini dipakai dengan makna sembahyang. Walaupun sujud tilawah tidak disebut sebagai sembahyang, bukankah sujud itu sendiri adalah salah satu rukun sembahyang yang terpenting? Bukankah sujud itu sendiri adalah satu rukun sembahyang yang terpenting? Oleh itu hukumnya juga sepatutnya seperti sembahyang jenazah, perlu berwudu atau bersuci untuk mengerjakannya. Lantaran di dalam sembahyang jenazah juga ada qiyam sahaja sebagai salah satu rukun sembahyang. Ada qiyam saja, itu kita panggil sembahyang. Itu pun perlu berwudu. Ini ada sujud saja, sama juga. Sama juga. Berkenaan dengan asar Ibnu Umar itu, kata mereka, tidak semua nuskhah Sahih Bukhari menyebutkan begitu. Di dalam nuskhah Al-Asili tersebut, yasjudu ala wudu'in, begitu. Bersujud tilawah dalam keadaan berwudu, bukan tanpa berwudu. Bukan ala ghairi wudu, dalam keadaan tidak berwudu, bukan begitu. Riwayat Baihaqi dengan isnad yang sahih juga menukilkan kata-kata Ibnu Umar yang jelas menyokong pendapat jumhur. Kata beliau, la yasjudur rajulu illa wa huwa tahir. Mana tidak boleh seseorang itu bersujud melainkan dalam keadaan dia suci. Itu dalam riwayat Baihaqi. Inilah antara hujah pihak ulama yang berpendapat orang yang hendak bersujud tilawah perlu berkeadaan suci. Imam Ibnul Qayyim adalah salah seorang tokoh hadis yang mempertahankan pendapat Bukhari dan orang-orang yang sehaluan dengan beliau dalam masalah ini. Dia ada banyak khilaf. Ini dia kata tak perlu wudu pula. Jadi benda khilaf ni macam itulah.
Kata Ibnul Qayyim di dalam Tahdzib Sunan Abi Dawud, riwayat yang menyebutkan wa kana Ibnu Umar yasjudu ala wudu itu salah, kata dia. Keliru tu. Ia menyalahi kebanyakan nuskhah Sahih Bukhari. Riwayat yang sebetulnya ialah seperti yang telah dikemukakan di atas dengan lafaz wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yasjudu ala ghairi wudu. Jadi makna beza tu nuskhah Bukhari ni. Yang ni kata begini, yang ni kata begini. Jadi berbeza pula. Imam Bukhari pakai yang mana? Pakai balik dia tidak perlu berwudu. Jadi yang sepatutnya Ibnu Umar ni tidak berwudu lah, sebab dia kemukakan sebagai dalil. Takkanlah nak membuktikan tidak perlu berwudu, dia bawa amalan Ibnu Umar yang berwudu. Takkan macam tu. Jadi kita kena tengoklah mana yang munasabah. Mungkin penyalin berasa muskil dengan adanya perkataan ghairi di dalam asar itu. Dia menganggapnya salah, lalu dibuangnya perkataan itu, terutamanya kalau dia memang telah terpengaruh dengan asar dhaif yang diriwayatkan oleh Baihaqi tadi. Nah, asar yang dikatakan Hafiz Ibnu Hajar telah diriwayatkan oleh Baihaqi dengan isnad yang sahih itu dihukum Ibnul Qayyim sebagai dhaif pula. Tengok benda ni dia ada khilaf dari segi hukum tu pun, sebab dia ijtihad, semua ijtihad. Ibnu Hajar kata itu sahih, Ibnul Qayyim kata tidak sahih. Ibnul Qayyim pun orang hebat juga, hebat, tidak kurang daripada Hafiz Ibnu Hajar dia. Banyak lagi alasan-alasan yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya itu untuk menyokong pendapat Bukhari dan orang-orang yang sependapat dengannya dalam masalah ini. Jadi kalau nak panjang lagi, tengok situlah. Tengok situlah. Jadi benda ni benda khilaf. Kesimpulannya benda ni benda khilaf. Yang tidak khilafnya semaya-semaya lain lah. Kalau benda ni sujud tilawah masih lagi khilaf. Bukhari memang benar berada di pihak orang-orang yang mengatakan tidak perlu berwudu. Tidak perlu berwudu. Kita nak pakai yang mana-mana bebas, sebab ini bukan syarat. Bukan syarat. Walau bagaimanapun kalau tanyalah orang-orang yang duduk bahas ni, Ibnu Qayyim ke siapakah, tuan pendapat tuan mana lebih baik, ada wudu dengan tidak ada wudu? Semua akan kata lebih baik ada wudu. Cuma dari segi tidak haram. Kalau kita kata tak boleh, haram, dosa. Ini tidak berdosa, sah juga, tertunai juga sujud tilawah tu. Jadi perintah supaya bersujud itu tertunai juga, walaupun dengan tidak ada air sembahyang. Sebab keadaan kita nak ada air sembahyang, nak ada wuduk sentiasa susah juga. Susah juga. Dan sujud tilawah itu tidak semestinya kita sendiri yang baca. Kalau kita baca mungkin kita sudah bersedia daripada awal lagi, kita sudah ambil wuduk. Tapi kalau orang lain baca, macam mana? Jadi ini terpulang kepada masing-masing lah, terpulang kepada masing-masing. Perkara ketiga, jadi nampaknya kita setakat itulah dulu, sebab ini panjang dah. Setakat itu dulu. Ini masih lagi berkenaan dengan hadis itulah. Ada kaitan dengan hadis la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Setakat itu dulu. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah. Alhamdulillah, kepada doa yang telah diberikan oleh Nasir. So, dibuka kepada soalan, insyaAllah. Soalan saya tulis ataupun saya riset, insyaAllah. So, boleh, kalau yang tulis, boleh bawa terus ke atas pentas, insyaAllah. Berkenaan dengan hadis Man syaribal khamra tu yang meminum arak, lantuk kalau solat, maksudnya perkataan solat tu dengan lapas nisbah juga. Tetapi dengan apa nisbah dengan 40 hari tu, adakah memang tidak diterima solat selama 40 hari dia? Dengan sedangkan kalau kita perhati ni bagaimana perbahasan perkataan mufrad dan juga sebelum itu, jadi apakah makna dia? Macam tadi lah, maksudnya sembahyang tu jenis sembahyang lah yang tidak diterima, dengan maksud tidak berpahala.
Sah. Selama 40 hari lah. Selama 40 hari. Kalau saya tidak komen tu kiranya boleh jadi hujah lah. Boleh jadi hujah lah bagi orang yang berpegang dengan tu, sekurang-kurangnya hasan. Jadi gitulah maksudnya. Solat tu tadi, sebab itu dia kata, apakah dengan makna satu sembahyang? Kalau satu sembahyang 40 hari macam mana? Mestilah jenis sembahyang. Selama 40 hari tidak diterima dengan arti tidak berpahala, bukan tidak sah. Sebab itu kita kena faham, la tuqbalu tu qabul yang mana, terbagi kepada dua tu, itu dulu kena faham. Kadang-kadang orang keliru sebab dia tak jelas itu asas dia tu dulu. Dia minum setiap hari tak? Minum setiap hari macam tu lah. Jadi kalau minum setiap hari 40 hari itu gitu lah. Ada beberapa soalan, banyak juga soalan ya. Satu, bukankah sutera imam menjadi sutera kepada makmum? Rasanya ada hadis. Ini saya tak apa jelas ya, tulisan ini. Apa ni? Rasanya kah ada hadis akan hal ini? Tak jelas. Maksud nak tanya ada hadis tak? Gitu kah? Adalah hadis. Suturatul imam, suturatul liman khalfahu. Kalau nak tanya hadis atau macam mana maksudnya, itulah hadisnya. Sutra imam itu adalah sutra kepada orang di belakangnya. Maknanya sutra kepada makmumnya lah. Setiap makmum tu tak perlu ambil sutra yang lain, cukup memadai dengan sutra imam itu. Itu perbincangan yang panjang dalam bab sutra Sahih Bukhari kita sudah bincang panjang juga. Berkenaan dengan ni boleh tengok di situlah. Dulu buat sementara ni. Sebab kalau nak bincang ni panjang sangat. Yang kedua, kenapa Maulana terjemahkan perkataan haid dengan maksud perempuan? Memang maksud perempuan di situ. Dengan maksud perempuan di situ. Kadang-kadang dia dalam bahasa Arab dia begitu. Kalau kita tengok syarah-syarah hadis pun maksudnya begitu. Haid dengan makna perempuan. Mana kalau lelaki tak perlu. Kalau lelaki tak perlu. Perempuan yang haid dengan haid di sini maknanya kalau kita pakai umum, perempuan yang belum berhaid pun perempuan lah. Kena diajar begitulah. Kalau kita kata perempuan yang berhaid saja, kalau perempuan yang tidak berhaid tak pakai tudung lah, tak apalah, sah lah. Tak begitu kan. Jadi haid dengan makna perempuan. Sama ada dia mari kotor ke tidak mari kotor ke, tak kira, perempuan. Kalau kita pakai dengan makna haid, dia jadi gitu. Boleh jadi orang akan faham gitu. Silap kalau gitu. Selalulah ini dari segi penggunaan bahasa kita perlu faham benda-benda macam ni. Yang ketiga, ada tak ulama terjemahkan perkataan arba'ina lailah dengan maksud 40 malam? Yang ni solat je waktu pagi petang dikira berpahala. Tak ada. Tak ada begitu. Jadi maksud dia di sini, sebab kita kata 40 hari lah. Saya berada di sana selama 40 hari. Perlukah kita cerita dan 40 malam? Tak perlu dah. Bila kita kata 40 hari itu termasuklah malamnya sekali. Itu dari segi penggunaan bahasanya begitu.
Tidak kata ini malam, kalau petangnya macam lain pula. Tidak gitu. Yang ni sepanjang hari itu, apa pun yang dinamakan sembahyang fardu ke, sembahyang tahajud ke, sembahyang apa pun, tidak berpahala. Selama 40 hari. Orang Arab dia biasa sebut 40 malam, sebab hari dia bermula dengan malam, dia start dengan malam. Sebab itu dia selalu guna malam. Tapi bukan dia menafikan siang. Hari dia tu dah malam saja, tidak. Kalau kita guna hari kan. Tapi bukan juga kita menafikan malam dia. Empat, sapu kepala masa wudu. Elok sedikit kepala atau keseluruhannya, mengikut ayat Al-Ma'idah tadi. Ada macam-macam pendapat. Kalau berdasarkan ayat tu, ada yang kata begini, dia ada hadis pula lah, dia pakai hadis pula lah. Ada yang kata sapu semua, ada yang kata 1/4, ada yang kata separuh, ada yang kata sikit. Tu ada semua. Jadi benda tu benda khilaf lah. Ikutlah nak pakai yang mana-mana pun tak ada masalah. Benda khilaf. Tapi yang pentingnya sapu. Sapu. Kalau dibasuh, basuh pun sah juga, sebab dia lebih lagi daripada sapu. Tapi maksud sapu tu nak suruh mudah, ringan kita. Kalau tidak, setiap kali nak sembahyang habis basuh rambut. Menyusahkan juga macam tu, terutama kepada orang perempuan. Rambut dia panjang, setiap kali nak sembahyang mesti basah semua rambut. Itu menyusahkan. Yang kelima, kenapa dibaca dengan baris atas pada wa arjulakum pada ayat tersebut? Kenapa bukan wa arjulikum? Memang begitu bacaannya di dalam Quran. Semuanya ada, qiraat ni semua ada. Kalau nak bincang ini pun panjang juga. Kita sudah bincang juga benda ni dalam syarah Bukhari apa, semua sudah ada. Yang keenam, angkat hadas besar, terangkat hadas kecil. Jadi adakah solat sunat boleh dimasukkan dalam solat fardu? Jadi tak perlu solat sunat lagi? Tidak begitu. Tidak begitu. Dia boleh termasuk dalam kes begini. Dalam kes begini, biasanya kita selalu pergi awal masjid dan kita sembahyang sunat dulu, tahiyatul masjid lagi, sunat sembahyang tu lagi, qabliyah ke. Kita kata biasanya kita buat begitu. Tiba-tiba satu hari kita tak sempat buat begitu kerana ada apa-apa hal, kita pergi. Kalau kita nak sembahyang sunat dulu, imam sudah sembahyang fardu dah, kita terus sembahyang fardu. Mengikut ulama-ulama kata dia dapat juga yang sunat itu. Dia dapat juga yang sunat itu. Seperti mana kalau seseorang itu biasa mengamalkan sembahyang malam, kerana sesuatu sebab, keuzuran, dia tak sembahyang, jadi dia kira dia dapat juga pahala. Atas dasar tu lah. Dari segitu bolehlah. Tapi kalau nak kata pakai umum begini, tak termasuk. Tidak begitu maksudnya. Tak begitu maksudnya. Itulah soalan-soalan. Jadi ada dua soalan di sini. Yang pertama, sujud tilawah. Adakah kena tutup kepala bagi perempuan? Ya, bila kata sembahyang, bila kata ada syarat-syarat sembahyang tu kena begitulah. Tapi bagi Imam Bukhari tak lah. Sebab dia tak ada air sembahyang pun boleh. Sebab dia tidak kira sembahyang. Bila tidak kira sembahyang, tak lah, tak apalah. Walaupun tidak bertudung pun. Tapi kalau yang kira sebagai sembahyang, maknanya kena ada wuduk gitu gini, dia terikatlah dengan apa yang terikat dalam sembahyang tu. Yang kedua, solat jenazah. Mohon pencerahan, tidak boleh solat semasa matahari naik ataupun terbenam. Ini masih khilaf lagi. Sebaik-baiknya tidak begitulah. Sebaik-baiknya tidak begitulah.
Tapi masih khilaf lagi, sebab ada yang mengatakan macam Imam Syafi'i, dia kata kalau salat itu bersebab tak apa, lepas asar, lepas subuh pun tak apa. Tapi kalau macam Imam Abu Hanifah, dia kata tak boleh juga, sebab dia pegang yang tak boleh itu sebagai asas. Jadi seelok-eloknya kita jagalah, seboleh-bolehnya jangan dibuat masa itulah. Waktu isyak, waktu maghrib, sebelum maghrib. Jadi maksudnya waktu isyak, boleh ke tidak? Waktu isyak tu tak termasuk dah, boleh lah. Sebelum maghrib, itu selepas asar, masuk dalam selepas asar yang dilarang. Seelok-eloknya jangan kita buat lah, kecuali kalau ada darurat. Tapi benda ni masih khilaf. Orang yang kata boleh tu boleh lah, begitu. Kemudian hukum solat hormat waktu dalam keadaan tidak berwudu. Contoh sedang bawa kereta, traffic jam, jika tak sembahyang, waktu salat akan habis. Ini ada perbincangan dia nanti, insyaAllah akan datang. Ada banyak juga khilaf juga masalah ni pun, banyak juga. Jadi sekadar itulah. Allah. Ya. Kalau dalam solat jenazah, kita datang dah terlambat, imam dah 2 takbir. Jadi kalau kita nak masuk, adakah kita masuk lepas kita tambah 2? Gitu lah, gitu. Tentang asar Huzaifah bin Al-Yaman, dia kata sesungguhnya kamu berada satu zaman di mana kamu tinggal 1/10 daripada yang kamu yang diketahui, kamu akan binasa. Akan datang satu zaman di mana sekiranya kamu amal seseorang itu amal 1/10, dia akan berjaya. Itu yang pertama. Yang kedua, nak tanya tentang syair Ibn Ruslan. Dia sebut fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun man min qabli ibadil watan. Jadi ini orang alim ni yang tidak beramal, dia akan diazab sebelum penyembah berhala. Jadi seolah-olah macam mana tu situasi orang alim tu yang tidak beramal dengan ilmu dia? Sebab kalau kita fikir nak amal ilmu sepenuhnya agak susah jugalah. Sebab ilmu kan banyak kita. Dia yang pertama tadi, mana keadaan ketika Islam kuat, ketika tu kalau kamu mengamalkan 1/10 pun kamu binasa. Kamu tinggal 1/10 pun kamu akan binasa. Begitulah. Kan? Jadi mana ketika Islam kuat, ketika tidak ada apa-apa halangan kepada kita untuk melakukannya. Jadi kiraan 1/10 itu macam mana nak? Jadi itu nisbi saja, bukan maksudnya betul-betul begitu kan. Mana ada ketikanya dalam keadaan umat Islam ni sukar susah, kalau dia buat 1 pun berjaya dah, beruntung dah. 1/10 itu nisbah saja, bukanlah sebenar-benarnya dimaksudkan. Mana dalam keadaan susah. Jadi ini sebagai satu penghibur lah kepada umat kemudian. Jadi kalau dia buat banyak, mana lagi lah pahala dia tu banyak. Tidak kata orang kemudian ni hanya dapat yang ujung-ujung saja, yang lebih-lebih. Tidak. Ada kalanya dalam keadaan susah, dalam keadaan tak ada sokongan sekeliling, kita tetap buat juga, kita dapat kelebihan. Itu maksudnya. Jadi ulama, contohnya dalam Jumaat Tabligh, saya pernah tanya lah. Jadi dia membawa asal ini untuk dijadikan macam jauh keluar 3 hari itu. Jadi nisbah pada 1/10 daripada 30 hari. Kalau yang 40 hari, yang dalam setahun 360 hari, maksudnya 36 hari, dia cukupkan 40 hari. Jadi adakah itu dikira dalil dalam Jumaat Tabligh? Tak boleh buat begitu. Itu pendapat dia. Ijtihad dia lah. Pendapat dia. Yang kedua, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, itu maksudnya yang amal tu yang wajib atas dia lah, bukan yang sunat-sunat yang biasa-biasa, bukan gitu maksudnya. Kerana dia tidak beramal dengan ilmu dia tu sampai orang sesat, orang kafir tu tidak masuk Islam, katakanlah. Itu yang macam tu maksudnya. Bukan orang alim yang tidak buat benda sunat misalnya akan diseksa sebelum daripada penyembah berhala. Tidak gitu maksudnya. Tidak begitu.
Jadi maksud dia ni orang alim yang tidak menyampaikan ilmu dia dan tidak mengamalkan ilmu dia yang wajib atas dia. Yang wajib atas dia. Yang macam tu. Kemudian benda tu berkait dengan benda yang asas lah. Yang asas, bukan benda-benda kecil-kecil, benda khilaf. Misalnya kita tak cerita Imam Bukhari kata sujud tilawah tu tak perlu wudu. Tak ada, kena mengenal dengan tadi sampai kena seksa lebih dahulu daripada kafir penyembah berhala. Tak ada kena tu. Ini yang wajib, yang mesti, sampai orang sesat dengan sebab dia tak cerita, baru tu masuk. Itu maksudnya. Mazhab Hanafi yang rambut boleh nampak sedikit, jadi kita masuk di luar solat. Macam mana? Mazhab Hanafi kalau solat rambut keluar sikit dimaafkan kan? Kalau di luar solat bagaimana? Lain. Di luar solat tak boleh. Kena tutup sepenuhnya. Itu kalau dalam solat. So